Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitri Hakim bin Abdullah daripada Pengajian Pendidikan Islam Unit 2 di bawah tajuk Pengajian Fiqh PIMMK 2203D. Terima kasih kepada Ustaz Roslan bin Hassan kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk membentangkan sebuah tajuk yang bertajuk taklif dan mukallaf dalam solat. Seperti mana yang kita ketahui, taklif ialah tanggungjawab dan manakala mukallaf ialah orang yang dipertanggungjawabkan, dan solat ialah kewajipan ke atas setiap individu yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umumnya, taklif dalam hukum Islam adalah tanggungjawab suatu kewajipan kepada seseorang. Tanggungjawab seperti mana yang kita ketahui adalah seperti solat, zakat, haji dan sebagainya yang dilalui oleh setiap orang, yang dilalui oleh setiap insan yang bernama Muslim. Manakala mukallaf adalah orang yang dipertanggungjawabkan dengan kewajipan dan perintah. Dan siapakah orang itu? Orang itu ialah diri kita sebagai individu seorang Muslim yang perlu menunaikan setiap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam solat. Konsep taklifi terbahagi kepada dua. Yang pertama, taklifi mayutak. Taklifi mayutak ialah kewajipan dalam kemampuan, yang mana perbuatan merujuk kepada suatu perbuatan atau larangan yang membebankan kepada individu dan memenatkan yang telah siap-siap ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, taklif mayutak ini Allah memberi kebebasan kepada kita melakukan atau meninggalkannya. Sebagai contohnya, memberi sedekah atau membuat satu kebaikan terhadap semua makhluk. Manakala taklif malayutak adalah satu kewajipan yang di luar kemampuan, yang mana ianya merujuk kepada suatu perbuatan atau larangan atau bebanan kepada setiap individu yang memenatkan individu tersebut. Dan Allah tidak memberi pilihan sama ada meninggalkannya atau mengabaikannya. Dalam erti kata lain, kita wajib melakukannya tanpa meninggalkannya, khususnya solat yang selari dengan tajuk yang saya bentangkan ini. Jika konsep taklifi terbahagi kepada dua, kita lihat pula kepada hukum taklifi yang mana terbahagi kepada 5 bahagian yang asas dan biasa didengari dan diketahui oleh semua orang, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Jika kita teliti dan hayati satu persatu, di mana hukum wajib yang membawa maksud wajib melakukan dan dosa jika meninggalkannya, seperti hukum fardu solat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang asalnya 50 rakaat dan hasil rayuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedia membantu umatnya sehingga menjadi 5 rakaat yang wajib kita lakukan sehingga hari ini. Hukum sunat pula mendapat pahala jika melakukannya, dan jika meninggalkannya tidak akan jadi satu kesalahan atau dosa besar, sebagai penyelesaiannya melakukan sunat aba'ad seperti doa kunut mendapat pahala secara umumnya. Manakala terlupa atau meninggalkannya tidak menjadi suatu dosa besar dan kesalahan bagi umat Islam secara amnya. Manakala harus, seperti mana yang kita ketahui, itu adalah hukum asal bagi setiap sesuatu di dunia ini yang ditetapkan
oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya, pada zaman Nabi-Nabi terdahulu, solat itu adalah suatu keharusan baginya serta umat-umatnya yang terdahulu, yang telah berubah menjadi wajib setelah disyariatkan pada zaman Rasulullah SAW. Manakala hukum makruh adalah hukum yang Allah membenci perbuatan itu dan tidaklah sampai menjadi sesuatu kesalahan yang menyebabkan dosa besar jika kita melakukannya, seperti memandang di dalam solat. Dan hukum yang terakhir iaitu hukum haram, yang mana meninggalkannya mendapat pahala dan melakukannya mendapat dosa, seperti kita sengaja ketawa di dalam solat. Jika kita teliti dan amati di layar yang telah saya paparkan di hadapan, jelasnya kita lihat hukum wada'i ialah satu hukum daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan sebab, syarat, mani', sah dan batal, yang mana satu hukum daripadanya adalah sebab yang membawa maksud kewajipan yang perlu dilakukan individu disebabkan sesuatu hukum, seperti kita melakukan solat fardu adalah disebabkan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hukum yang kedua iaitu syarat, yang mana hukum dan kewajipan itu dilakukan dengan syarat tertentu. Jika kita lihat pada layar, contohnya syarat iaitu kewajipan melakukan solat fardu, kerana syarat sahnya adalah masuk waktu fardu 5, iaitu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh, serta syarat-syarat yang lain yang mengesahkan kita solat. Manakala hukum yang ketiga iaitu mani', yang mana hukum ini jika diketahui ianya bermaksud penghalang yang menghalang kita daripada melakukan kewajipan tertentu, khususnya solat yang boleh kita contohkan haidnya seseorang perempuan, yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan solat. Daripada hukum sah pula yang membawa maksud sahnya sesuatu ibadah, itu disebabkan syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh, beruduk sebagai sahnya solat kita. Dan hukum yang terakhir daripada hukum wada'i ini ialah batal, yang mana ianya bermaksud batalnya ibadah yang kita lakukan kerana sebab-sebab yang tertentu, yang saya boleh contohkannya sebagai batalnya solat disebabkan oleh seseorang itu terkentut. Mari kita telusuri dan hayati bahagian mukallaf atau mahkum alaihi. Yang keduanya membawa makna yang berbeza, namun maksudnya yang sama. Mukallaf seperti di awal tajuk tadi ialah orang yang dipertanggungjawabkan melakukan kewajipan-kewajipannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana mukallaf yang saya mahu menerangkan ini adalah individu yang ditaklifkan hukum syarak atau individu yang melakukan perbuatan, khususnya melakukan perintah dan meninggalkan larangannya,
manakala mahkum alaihi adalah kelayakan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu perintah atau mereka yang dihukum berdasarkan kemampuan. Kedua-kedua ini saling berkait rapat di antara satu dengan yang lain. Berdasarkan mahkum alaihi, iaitu dengan melihat kelayakan dan kemampuan seseorang individu, disyaratkan kepada setiap individu mengenai taklif ini, yang mengesahkan sama ada seseorang itu berkelayakan ataupun tidak melalui dua syarat. Pertama-pertamanya yang kita melihat kepada kemampuan untuk memahami ta'lif daripada Al-Quran dan Sunnah, yang rata-ratanya setiap individu mengetahui bahawa solat itu wajib, yang diperintahkan melalui Al-Quran. Wa aqimus solah, dan tunaikan solat. Dan syarat yang kedua iaitu mampu melaksanakan taklif tersebut, yang separuh daripadanya tidak boleh melakukan atau melaksanakan dengan sebab-sebab tertentu yang akan saya terangkan sebentar lagi. Kelayakan berkata berkenaan kelayakan ataupun lebih dikenali sebagai ahliyah, yang saya kaji di sini mempunyai 4 ukuran yang asas, yang terdiri daripada 2 komponen utama, iaitu ahliyah wujub, yang membawa maksud kelayakan yang wajib ataupun hidup seseorang individu itu, yang mana kelayakan wajib ini mempunyai 2 ukuran, iaitu ahliyah wujub kamilah, iaitu kelayakan hidup yang sempurna, di mana ukurannya daripada bayi yang telah lahir sehinggalah kepada orang tua. Manakala saya dapat gariskan di sini ahliyah wujub nakisah, iaitu kelayakan hidup tidak sempurna. Ukurannya ialah janin yang masih di dalam rahim. Komponen kedua ialah ahliyah adab, yang bermaksud kelayakan bagi seseorang individu melaksanakan ta'lif tersebut. Yang saya dapat mengukur di sini 2 ukuran lagi, iaitu yang pertama ahliyah adab kamilah, yang membawa maksud kelayakan melaksanakan yang sempurna. Contohnya, orang itu boleh melakukan dan memahami, menghayati serta melaksanakan solat fardu 5 waktu. Dan ukuran yang keempat ahliyah adab nakisah, iaitu kelayakan melaksanakan tidak sempurna. Contohnya, sebahagian saja yang boleh diurus ataupun dia mampu mengurus dirinya saja, seperti anak kecil. Kalau saya dapat jelaskan di sini, ahliyah wujub ini adalah orang yang hidup. Cuma bezanya kamilah ini yang dah sempurna. Contohnya bayi yang telah lahir sampai ke orang tua adalah ahliyah wujub. Yang hidup maksudnya yang telah benar-benar hidup. Manakala ahliyah wujub nakisah, dia hidup tapi tidak sempurna. Contohnya janin tadi. Kemudian ahliyah ahdak ini kelayakan melaksanakan sesuatu. Yang mana ahliyah ahdak ini dia memang dah ada ahliyah wujub yang kamilah, yang sempurna. Cumanya yang membezakan ahdak kamilah ini, dia memang dah boleh melaksanakan solat tanpa disuruh. Dia dah memang faham, manakala nakisah dia faham juga, tapi setengah aja. Contohnya, budak yang dah mumayyiz, dia dah kira ahliyah ahdak kamilah, berbanding kanak-kanak yang belum mumayyiz, yang dikategorikan ahliyah ahdak nakisah, yang tidak sempurna dalam solatnya. Jadi kesimpulan yang ada di sini, ada 4 ukuran bagi kelayakan ahliyah, iaitu peringkat janin. Ahliyah wujubnya nakisah, ahliyah ahdak nakisah tidak sempurna. Penyelesaian di sini, peringkat janin tak perlu solat. Ukuran yang kedua, bayi sehingga budak 7 tahun. Ahliyah wujubnya kamilah, tapi ahliyah ahdaknya nakisah.
maka penyelesaiannya budak ini tidak wajib untuk solat, tapi dah boleh mula belajar solat. Ukuran yang ketiga, budak yang berumur 8 tahun hingga 15 tahun yang sudah memayis, yang sudah boleh membezakan baik dan juga buruk. Ahliah wujud kamilah, ahliah ahdak pun kamilah. Maka penyelesaian budak ini dah mula wajib untuk solat. Namun setengahnya yang mana mereka masih boleh melaksanakan, perlulah belajar untuk melakukan solat dengan sempurna. Ukuran yang keempat ialah umur 16 tahun hinggalah tua, iaitu ahliah wujud kamilah, ahliah ahdak pun kamilah. Maka penyelesaiannya adalah wajib melakukan solat. Namun tidaklah semua orang yang berumur 16 hingga tua itu mempunyai ahliah ahdak yang kamilah. Maka penyelesaiannya sama ada dia perlu mempelajari solat ataupun terlepas daripada taklif dengan sebab-sebab tertentu. Halangan ahliah kelayakan mempunyai dua jenis penghalang. Satu, awarid ghairi simawiyah, iaitu semua jadi. Halangan kelayakan ini membuatkan seseorang itu tidak layak melakukan kewajipan yang diperintahkan Allah, khususnya bab solat. Kenapa tidak melakukan solat? Kerana ahliah wujub ataupun kelayakan hidupnya kamilah sempurna, tapi ahliah adaknya nakisah, itu tidak sempurna. Kelayakan melakukannya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Yang semula jadi, contohnya gila, lemah akal ataupun lupa. Tapi tidak semuanya juga yang terus tak lakukan kewajipan tersebut, khususnya solat. Ada juga jenis penghalang yang bolehkan orang itu solat dengan syarat tertentu yang akan saya kumpaskan sebentar lagi. Halangan semula jadi ataupun kita boleh panggil awarid simawiyah, iaitu halangan yang munculnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan usaha daya manusia itu sendiri. Apa halangan semula jadi? Contohnya, yang pertama kita boleh ambil iaitu gila, yang mana Allah dah tetapkan, ataupun kita boleh katakan itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gila pula ada dua, iaitu gila bawaan dan juga gila tiba-tiba. Saya kupas mengenai gila bawaan dulu. Bila dikatakan gila bawaan, ahliah wujubnya kamilah dan ahliah ahdaknya nakisah. Maksudnya di sini hidup sempurna, melaksanakan tidak sempurna. Jadinya bila kata gila ini tidak wajib solat, tapi ada sebab yang dia membolehkan solat. Sebabnya kalau bawaan ini, bila suatu hari nanti orang itu dah sembuh dari penyakitnya secara tiba-tiba, maka wajib ke atasnya ta'alif tersebut dan wajiblah dia solat. Manakala yang kedua adalah gila bawaan, yang mana asalnya orang tersebut sihat, ahliah wujub kamilah dan ahliah ahdak pun kamilah, tetapi secara tiba-tiba dia jadi gila, maka nakisah ahliah ahdaknya dan hukum ta'alif asalnya pada dia menjadi gugur. Tapi andai kata suatu hari nanti dia sihat semula jadi, maka ahliah ahdaknya kamilahnya kembali, maka wajib ke atasnya ta'alif dan wajib juga menunaikan solat seperti biasa semula. Halangan buatan boleh juga sebagai awarid ghairi simawiyah,
yang ingin saya kupaskan ialah halangan ini yang muncul daripada daya usaha diri kita manusia, ataupun manusia sebagai contohnya jahil ataupun bodoh, ataupun tidak tahu yang mana bila kita jahilnya ahdaknya nakisah, tapi disebabkan perbuatannya yang tidak mahu menuntut ilmu, kerana menuntut itu adalah wajib, maka penyelesaian hukum ta'alif tersebut tetap ada pada individu tersebut, dan dia wajib menuntut ilmu sehinggalah dia dapat melaksanakan kewajipan tersebut, khususnya solat. Adapun satu keadaan lagi, dia belajar tentang bacaan solat contohnya, tapi dia tidak pandai-pandai menyebut bacaan dalam solat, maka wajib ke atasnya sekadar yang dia mampu untuk melaksanakan kewajipannya, dan hukum ta'alif tetap ada pada individu tersebut. Namun ahliah ahdaknya boleh dikatakan kamilah bagi orang yang mencuba membacanya, bacaannya dengan betul, tetapi tidak boleh, maka secara tuntasnya pembelajaran suatu ilmu untuk mendapatkan ahliah dan juga ahliah ahdak kamilah, maka kita perlu menuntut ilmu dan menerapkan ilmu ni di dalam kurikulum sekolah pada masa kini.